يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام، إلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وإلى إمام الجرداني رضي الله تعالى عنه، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، لأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، بنية القبول وتمام كل سول ومأمول، وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأكوان مرشد أهل العرفان ومؤدب الرجال والصبيان، وعلى آله وأصحابه أهل الأدب مع سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Kita masih lagi dalam bicaraan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-9. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan oleh Nabi. Kata Sayyidina Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum. Saya sampai ini pada kataan itu, fa innama ahlaka alladhina min qablikum, sesungguhnya telah hancur umat yang sebelummu. Alladhina min qablikum ay min al-umamis sabiqah, yaitu daripada umat yang terdahulu. Kenapa mereka dihancurkan? Kathratu masailihim, yaitu karena banyaknya soalan permasalahan mereka. Apa makna banyak permasalahan di sini? Ay allati li ghairi hajatin wa daruratin, yaitu banyak bertanya yang tidak perlu, tidak dengan hajat pun, dan bukan darurah untuk bertanya. Fa innaha tush'iru bitta'annuti, dan dia menunjukkan kepada seakan ingin ta'annud, maksudnya orang panggil apa? Ta'annud bahasa kita, seakan ingin menolak dan juga ingin tidak melaksanakan, ataupun dengan maksud bermain-main sengaja dan seumpamanya. Soalan tadi ditanya bukan untuk mendapatkan faedah, tapi untuk tidak dilaksanakan arahan. Kaqaulihim li Sayyidina Isa sallallahu alaihi wasallam, seperti kata mereka kepada Sayyiduna Isa, ini umat terdahulu Bani Israel, berkata kepada Sayyiduna Isa alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, hal yastati'u rabbuka, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Adakah Tuhanmu mampu untuk menurunkan kepada kami makanan daripada langit? Tengok, boleh tanya hal yastati'u rabbuka, maksudnya ni jahil hatta dengan kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perkara ni diirtibatkan di antara istita'ah dengan perkara yang mungkin. Turun makanan daripada langit adalah mungkinat, dan
Itu termasuk dalam ta'alluqnya qudrah Allah Subhanahu wa taala, tu pun ditanya. Maksudnya ni jahil dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fatalabaha Isa alaihi salam min rabbih azza wa jalla. Maka Allah, Sayyidina Isa alaihi salam meminta kepada Allah. Fanazalat al-malaikatu biha minas sama'. Lalu malaikat menurunkan daripada langit, alaiha sab'atu arghifatin wa sab'atu ahwa. Turun 7 roti dan juga 7 ikan. Fa'akalu minha hatta syabi'u. Dan mereka makan lalu kenyang. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini disebutkan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam tafsir Qurtubi diceritakan kisah ini pada ayat tersebut. Wa fi hadithin, dalam hadis, unzilatil ma'idatu minas sama' khubzan wa lahma. Dalam hadis disebut, kata, diturunkan maidah ataupun makanan hidangan daripada langit dengan roti dan daging. Fa umiru alla yakhunu wa la yaddakhiru li ghadin. Dan diarahkan kepada Bani Israel, jangan berkhianat dan jangan menyimpan makanan tersebut. Tak habis tinggal. Tak habis tinggal dan kemudian nanti akan diangkat kembali ke langit. Ini, kata, dalam satu hadis disebutkan, ini antara sebab kenapa daging menjadi busuk kalau tidak orang panggil apa, kalau tidak disimpan dalam peti ais dan seumpamanya, ataupun dikeringkan dan diletakkan garam dan seumpamanya. Kenapa? Karena perangai Bani Israel. Sebabkan karena mereka daging menjadi busuk. Sebabkan karena mereka menyimpan makanan tersebut yang dilarang oleh Allah untuk menyimpannya. Betul disebutnya wa umiru fa umiru alla yakhunu wa la yaddakhiru li ghadin. Jangan simpan. Faqanu waddakharu. Mereka khianat dan kemudian menyimpan pula makanan tersebut. Simpan juga. Allah Ta'ala larang tu, ambil juga. Padahal kalau akan waktu lapar, akan turun makanan daripada langit. Malaikat akan turunkan makanan daripada langit. Famusiqu khiradatan wa qanazira. Maka mereka ditukarkan menjadi kera dan juga babi. Ditukarkan mereka menjadi kera dan babi disebabkan kerana khianat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Di umat Nabi Muhammad terjaga daripada balak sedemikian. Yani al-masakh, yani berlaku perubahan pada mayat tersebut ataupun kepada umat ini jarang berlaku kepada umat Nabi Muhammad, berbeza dengan umat yang terdahulu. Umat terdahulu ramai yang Allah Ta'ala tukarkan mereka terus pada setelah mereka melakukan maksiat tadi, ditukarkan terus. Sama ada jadi kera, jadi babi, jadi keldai dan seumpamanya. Walaupun ada di kalangan umat yang ditukarkan sedemikian, tapi tak ramai. Tamam? Kaqaulihim, dan juga antara kasratu masailihim, soalan ataupun permintaan mereka yang banyak kepada para anbiya, antaranya apa dia? Kaqaulihim li sayyidina Musa salawatullah wassalamuhu alaih, seperti kata Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, arinallaha jahratan ay ayanan. Maksudnya, tolong tunjukkan kepada kami Allah secara jelas. Mata kepala kami nak tengok Allah. Fa aqadathumus sa'iqah. Sebut dalam Quran, aqibah hadzal su'al wa hiya narun ja'at minas sama'i fa ahraqathum. Tengok, telah datang kepada mereka kilat yang memancar, api yang datang daripada langit yang membakar mereka, yang minta dengan peristiwa tersebut. Jadi mereka minta untuk tengok Allah secara jahrah, secara ayanan. Pada mata kami nak tengok sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka meminta perkara yang ini tidak mustahil, minta tengok Allah Ta'ala, tapi bukan tempat dia untuk minta. Dan bukan kelayakan mereka untuk meminta perkara tersebut. Fa akhadatuhumus sa'iqah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan sebab soalan tersebut atau permintaan tadi. Akibat hadas soal, as-soal makna dia apa dia? Permintaan. Maka diturunkan api daripada langit yang datang membakar mereka.
Ini memanah mereka, iaitu petir. Yang ini salah satu lagi soalan. Satu lagi, wa ka qaulihim lahu aidan sallallahu alaihi wasallam. Itu juga mereka sebutkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, seperti yang ditanya oleh Bani Israel, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini soalan berkenaan dengan Baqarah. Semalam kita lalu ayat ni dalam solat tarawih. Jadi suruh ditanya, minta ditanya, tolong terangkan kepada kami bagaimana bentuk Baqarah tadi. Bila lamma umiru bizabhi baqarah, bila mana diarahkan mereka untuk menyembelih baqarah, menyembelih lembu. Walau annahum amadu ila ayyi baqaratin fadhabahuha la ajza'atuhum. Kalaulah mereka cari mana-mana lembu pun untuk mereka sembelih, sudah memadai, kerana Allah Taala kata fazbahu baqarah. Dan Nabi Adam, Nabi Musa alaihi salam kata Allah suruh sembelih baqarah. Nanti akan tengok cerita dia kenapa disuruh sembelih baqarah. Ya. Kenapa disuruh cerita apa dia sembelih baqarah tadi? Lembu tu. Nampak? Kalau dicari lembu mana pun boleh. Tak ada masalah sebab disuruh lembu. Yang penting jangan cari rebau. Yang penting jangan cari kambing. Yang penting jangan cari kijang, rusa, sebab disuruh lembu. Bila ada lembu, lembu je lah. Gagah tanya banyak-banyak. Tanya banyak bukan kerana untuk nak menunaikan arahan Allah, tapi sebaliknya untuk nak mengelakkan, sampai kata tak payahlah bila itu. Sampai macam tu. Ni perangai Bani Israel yang melakukan maksiat. Kan semualah. Tapi disebabkan kerana mereka ini, maka bila sebut Bani Israel, ya, orang nampak kata ni Bani Israel ni. Seolah macam jahat semuanya. Tak. Mereka juga ada awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga ada, dan di kalangan Bani Israel ada nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bani Israel maksudnya anak-anak kepada Israel, iaitu anak kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Walakinnahum syaddadu ala anfusihim, tapi mereka mengeraskan dan menyusahkan diri mereka sendiri bikathratis su'al, dengan banyaknya permintaan dan soalan, an haliha wa sifatiha, fasyaddadallahu ta'ala alaihim. Maka Allah Ta'ala menyusahkan mereka. Kamu susahkan diri, Allah susahkan kamu. Ini ceritanya. Cerita tentang Baqarah. Qissatu zabhil Baqarah. Ruwiya anna rajulan faqiran fi Bani Israel qatala ibna akhihi aw aqahu aw ibna ammihi likay yarithahu. Ada seorang lelaki fakir, seorang miskin di kalangan Bani Israel telah membunuh ibna akhihi, sepupu dia. Dia bunuh sepupu dia, atau dalam riwayat syak ni daripada rawi, atau dia bunuh saudara dia sendiri, aqahu, abang dia ataupun adik dia, ataupun ibna ammi. Kalau ibnu akhi, minta maaf, ibnu akhi maksudnya anak saudara dia. Dia bunuh anak saudara dia, ataupun dia bunuh, dalam riwayat kata dia bunuh saudara dia, abang ataupun adik dia. Atau dalam satu lagi sebut ibna ammihi, ataupun dia mungkin bunuh anak sepupu dia, anak kepada pak saudara dia, ini sepupu dia. Likai yarithahu, tujuannya untuk apa? Untuk dia mengambil harta orang tersebut. Dia fakir, dia bunuh tadi untuk nak dapatkan harta. Summa ramahu fi majma'it tariq, summa syaka dhalika ila Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kemudian dilemparkan jenazah mayat si yang dibunuh tadi. Ni kawan ni dia bunuh adik-beradik dia tadi ni, ataupun anak saudara dia, ataupun saudara dia, ataupun sepupu dia tadi, kemudian dilempar di tengah jalan, majma' tariq. Bila letak pula di tengah-tengah jalan, kemudian dia pergi mengadu kepada Nabi Allah Musa AS. Dia sendiri pergi mengadu, dia bunuh, dilempar tengah jalan, dia pula pergi jumpa dengan Nabi Musa. Abang kata ada orang bunuh keluarga dia. Fashtahada Musa fi ta'arrufil qatil. Falamma lam yadhhar qalu lahu sallana rabbaka hatta yubayyinah. Jadi Nabi Allah Musa AS ijtihad, cari, tengok, kumpul, bincang siapa dia yang ni, mungkin ada bukti dan seumpamanya, tapi tak jumpa. Maka Bani Israel kata, tanyalah kepada Tuhan kita, Tuhan kamu, sallana rabbaka. Tengok ni bahasa dia pada Nabi Allah. Tolong tanyakan bagi pihak kami kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu yang disebut. Hatta yubayyinah, sehingga Tuhan kamu menerangkan perkara tersebut.
Semua orang tahu Nabi-Nabi Allah Ta'ala terima wahyu. Tamam? Tapi biadabnya Bani Israel sampai macam ni. Ini orang zaman lah kalau itu jumpa dengan Tok Guru ya, kalau tadi. Kalau kamu Tok Guru, carilah dalil kat kami. Mana dalilnya? Mana ini? Oh, minta macam tu. Kan tak boleh minta dalil, tak ada masalah apa. Cuma cara soalan dan permintaan tadi biadab. Pada kata-kata apa kami serah kepada Nabi Musa, macam mana pun kami terima. Kalau ni Nabi Allah, bukan orang biasa. Tak. Cari tadi tak jumpa. Tanya dah kat Tuhan. Kamu kan Nabi, itu bahasa seolah-olah. Nak kata Nabi, tanya kat Tuhan lah. Tanya kat Allah Ta'ala. Turun wahyu senang. Dan sebab sebut macam tu, fasa'alahu, maka Nabi Musa memohon kepada Allah. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Musa, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Maka Allah mengarahkan mereka untuk menyembelih baqarah. Fata'ajjabu min zalik. Dia pun buat pelik dah. Dia suruh tanya. Bila dah Allah Ta'ala suruh sembelih baqarah, mereka pula buat ta'ajub, main-main. Apa dia kata ni? Orang mati pergi cari baqarah buat apa? Beritahu jelas siapa yang mati tu. Tak disuruh cari pula lembu dan seumpamanya. Summa syaddadu ala anfusihim bil istifhami an haliha halan ba'da halin. Kemudian mereka menyusahkan bagi diri mereka dengan bertanya tentang hal lembu tersebut satu demi satu. Wastaqsaw fi talabil wasfi. Ay balaghul ghayata fi, dan kemudian mereka cari sungguh-sungguh sampailah mereka tanya warna dia apa, lembu ni darah ke tak darah lagi, pernah buat kerja ke tak pernah buat kerja, buat teruk. Falamma ta'ayyanatil baqarah, bila mana dah dita'yin baqarah, Allah Ta'ala kata, kamu tanya buat payah sangat. Ni dia lembu dia macam mana, 1, 2, 3, 4 sifat-sifatnya. Lam yajiduha bidzalikan na'ti illa 'inda insanin mu'ayyan. Bila mereka cari-cari, susahnya nak jumpa balik lembu macam yang mereka tanya buat payah tu. Dan alhamdulillah ada lembu tu. Allah Ta'ala sifatkan lembu tersebut rupanya ada pada seorang lelaki. Walam yabi'ha illa bi'ad'afi samaniha. Tapi orang tadi tak jual, melainkan dengan harga yang berlipat ganda. Fashtarawha fadhabahuha, maka mereka membeli lembu tersebut. Terpaksa beli juga lah, kalau tidak tak jumpa, tak boleh nak selesai masalah. Belilah mereka dan mereka menyembelih lembu tadi. Fa'amarahum Musa an ya'khudhu 'udwan minha fayadribu bihi al-qatila. Maka Nabi Musa mengarahkan diambil satu anggota daripada lembu tersebut, contohnya ekor contohnya, kemudian dipukul pada yang mati tersebut. Mayat tu dipukul dengan ekor lembu tu contoh. Fafa'alu, lalu mereka melakukan sedemikian. Fasara al-maqtul hayya. Mana tu maqtul ni qatil tadi, mana tu qatil? Qatil atau wazan fa'il bermakna maqtul. Fadarabu bihi al-qatil ay bermakna al-maqtul. Wazan dia fa'il bermakna maf'ul. Baik, sara al-maqtul, maka jadilah yang terbunuh tadi bangun balik hidup. Tiba bangun hidup balik. Wa ayyana lahum qatilah. Lalu dia menunjukkan siapa yang bunuh dia. Bangun-bangun saja tiba itu dengan ekor lembu tadi, baqarah tersebut, maka bangunlah lelaki tadi dan kemudian dia pun tunjuk dialah yang bunuh saya. Ni hak mai duk mengadu ni, hak mula report ni, dia ni lah yang telah membunuh saya. Wa huwa alladhi tada'a bisyikayah, tengok dia yang mula-mula pergi mengadu. Faqataluhu qawadan ay qisasan, yakni qataluhu bihi. Lalu mereka menjatuhkan hukuman bunuh kembali kepada lelaki tersebut dengan dibunuh kembali. Tamam. Qila, ini kisah sahibil baqarah. Ini cerita berkenaan dengan tuan punya lembu pula. Hak kata tadi mereka cari-cari lembu, jumpa kat seorang. Siapa orang tu yang dijualnya harga lembu tadi dengan harga yang berlipat kali ganda? Siapa lelaki tersebut? Qila, dikatakan kanat hadhil baqaratu liwaladin barin biwalidayhi. Lembu tadi milik seorang anak yang sangat mentaati kedua ibu ayahnya. Khallafaha lahu abuhu wa kana hadha alwalad yuqassimu al-laila aslasa. Dan ayahnya telah meninggalkan
lembu tadi kepada anaknya ni untuk dijaga. Lembu ni milik ayah dia. Lepas tu ayah dia arahkan ataupun ayah dia serahkan lembu tadi untuk dijaga oleh si anak ini. Dan anak ini anak yang soleh. Membahagikan malamnya kepada 3 bahagian. Yusalli sulusan, 1/3 sembahyang, wa yanamu sulusan, 1/3 lagi tidur, wa yajlisu inda ra'si ummihi sulusan, dan duduk di kepala ibunya 1/3 malam. Untuk tengok kalau ibunya ada hajat. Macam tu sekali. Dia duduk dekat mak, 1/3 semayang, 1/3 tidur, 1/3 lagi duduk dekat kepala mak dia. Tunggu. Tengok kokok mak dia bangun nak air, dia akan terus pergi ambil. Kokok mak dia nak sekian, terus pergi laksanakan tugasan tersebut. Ini dia punya akhlak dia. Fa idza asbaha, bila mana bangun subuh, intalaqa fahtataba faba'ah, maka dia akan bangun dan kemudian pergi cari kayu api dan dia akan jual kayu api. Ini fahtataba maknanya cari kayu api dan dia akan jual kayu api. Ini pagi-pagi dia akan buat kerja tu. Summa akala bisulusi, kemudian duit yang dia dapat daripada jualan kayu api 1/3 dia akan makan. Wa tasaddaqa bisulusi, dan dia akan sedekah 1/3. Wa a'ta ummahu sulusah, dan dia bagi pula 1/3 kat mak dia. Ni anak-anak kena reti macam ni. Kalau dapat gaji makan kat kita, sedekah pun kena ada juga bahagian dalam tu. Mak jangan lupa juga. Jangan lupa kat mak. Ayah macam mana ayah ni? Ayah tak ada dah ni. Baik, kalau ayah macam mana? Adakah nak bagi kat ayah, bagi kat mak, bagi kat mak? Anak ayah orang lelaki. Orang lelaki ni dia ada kuasa untuk usaha tu, semangat ataupun kekuatan untuk dia nak usaha tu ada dibandingkan dengan perempuan. Jadi bagi dekat mak. Tamam? Tapi kalau kata ayah tak sihat juga dan kita pun ada ibu dan ibu masih lagi sihat, maka pada waktu tersebut dengan kebijaksanaan dibahagikan sikit kepada mak ataupun kepada ayah. Tamam? Dan kalau ayah arahkan kata bagilah kat aku, kerana aku lebih perlu dan aku dah tak ada kerja apa dan aku pun sakit, maka waktu tu kena bagi kat ayah. Kerana kalau ayah mengarahkan, maka waktu tersebut didahulukan arahan ayah pada waktu. Ini sekarang ni ayah tak ada, yang ada mak saja, maka diberikan kepada ibunya 1/3. Ini nasihat kepada orang yang kerja, ada duit sikit, tak boleh bagi 1/3 daripada gaji tu, kena keluar juga sikit daripada gaji kita tu bagi mak kita makan. Bagi ada juga mak kita dapat perkara tersebut, dan tu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kita. Yang duk kira tak cukup banyak ni kena kira dengan mak tu kan. Duk kira sendiri tak cukup. Saya tak cukup, gaji dah lah 1,500 kan, kerja duduk di KL 1,500 kata dia. Ada lelaki bini pula, lelaki je kerja pakai pay tu kan. Jam dia kata, kalau kata orang panggil apa pada sudut apa ni, bukan logik lah kita kata, adat dia macam tu. Logik ni demi ngakai apa semua ni, sebenarnya adat dia macam tu lah. 1,500 teruk lah nak hidup dengan keluarga lagi kalau ada, kemudian nak bagi kat mak lagi, saya dengan tol lagi. Kalau naik motor pun minyak motor, tol tak payah, minyak motor pula nak kena beli makan kata. Tapi kalau dia buat keluar juga sikit kepada mak dia, insya-Allah diberkati. Jangan duk berkira sangat dengan kita punya duit. Kita ni lagi kita berkira, lagi sebenarnya cepat habis. Jangan berkira. Dia duk buat kira-kira rancangan. Bulan ni berapa ringgit, sini. Dah kali dia tengok habis duit tu. Sebelum gaji lagi habis lah. Sebab dia duk kira lah awal-awal. Sebab apa? Sebab dia duk rancang. Tapi kalau dia bahagi dah, ni untuk diri, keluarga, yang ni untuk sedekah, ada juga bahagian sedekah umum, yang ni yang ketiga ni untuk mak. Yang ni tak lupa ni, insya-Allah yang ni diberkati. Berkat ni macam mana berkat ni? Berkat jadi kaya ke? Tak semestinya jadi kaya. Tak semestinya jadi kaya. Berkat maknanya cukup. Berkat maknanya jadi bagus kehidupan dia. Berkat maknanya dia akan jadi redha. Berkat dia akan rasa tak ada masalah, tenang saja hidup dia. Tamam? Ada orang gaji sampai 100,000 sebulan tapi tak pernah bagi kat mak, tak tenang hidup dia. Dia tak akan tenang. Dia rasa hak ni tak cukup, hak ni tak cukup. Sebab dia akan habiskan pada tempat yang tidak sepatutnya. Dan akhirnya dia akan rosak, dan kemungkinan Allah Ta'ala ganti pula dengan
dengan yang akan menyebabkan duit dia habis. Sakit teruk sehingga menyebabkan dia perlu habiskan duit dia tadi yang banyak tadi. Boleh? Kita gaji sikit, tapi sebabkan bagi sedekah, sebabkan kerana sedekah, kata Nabi SAW, dia taqi masari'a as-su', akan boleh jadi menghilangkan daripada tempat yang berlaku perkara tidak baik, mati dalam keadaan yang mengejut. Sedekah boleh mengelakkan mati mengejut. Sedekah juga boleh menyebabkan orang tadi dilindungi daripada bala, tamam, dan diberkati hidup dia, tamam. Jadi kalau buat macam tu, insya-Allah Allah Taala berkati. Tapi kalau dapat ujian tadi ringan dan dia rasa boleh untuk hadapi ujian tersebut. Beza dengan yang tidak bersedekah, beza dengan yang tidak bagi kepada ibunya, tak sama. Itu kena ambil berat tentang masalah tu. Jangan perkira dengan ibu kita, dengan orang yang paling berharga dalam hidup tu. Tamam? A'ta ummahu sulusah. Dan kalau baca balik hadis-hadis berkenaan dengan orang yang buat baik dengan ibu dia, dengan ayah dia, khususnya ibu dia, maka dia pun dilepaskan daripada azab, dilepaskan daripada perkara yang tidak baik dalam perjalanan dan seumpamanya. Siapa pun ibu dia, sama ada ibu tadi muslim ataupun tidak muslim. Kalau dia muslim, dia buat baik dengan ibu dia, maka tu pun akan diberi kebaikan juga kepada dia. Fa amaratuhu zata yaumin. Ini cerita. Kalau cerita pasal ni saja, pasal orang panggil apa, orang zaman lah kan jenis duit tak cukup, tapi dengan mak kira akhirnya memang tak akan cukup sampai ke sudah. Saya tulis satu benda, ada seorang dia kata, dia tanya kat saya, dia kata ada seorang ni dia rajin sedekah. Apa sedekah, dia kata dia bengkak. Tapi kata dalam ni kan cerita kata kalau sedekah rezeki akan makin bertambah. Ini apa semua. Tapi dia sedekah jadi bankrupt. Itu macam mana Ustaz? Dia kata. Nak jawab apa? Tanya saya dalam majlis. Orang ramai ni. Saya kata macam ni lah. Rezeki ni bukan mesti sedekah kaya tu dengan makna dia akan patah balik duit tadi kepada kita dengan jadi kaya balik 2 kali ganda, 10 kali ganda. Jangan nampak hanya bagi RM1 akan dapat balik RM10. Dan ada juga bagi RM1 akan selamat RM10. Boleh jadi tak? Selamat RM10. Contoh macam tu. Kalau tak sedekah, kemungkinan dia akan kena sakit yang memerlukan untuk dia keluar RM10. Tapi kalau sedekah, tak perlu keluar RM10. Dia sihat. Tu kan rezeki tu. Dia nampak RM10 tu mesti patah balik kat dia. Tengok-tengok buka poket, dapat ada RM10 dalam tu. Tak semestinya. Kadang-kadang Allah Ta'ala ganti balik dengan apa? Dengan tak perlu keluar pula RM10. Lepas tu disebabkan RM1 yang kita keluarkan. Kenapa? Karena tidak sakit. Tak jadi penyakit yang kronik yang menyebabkan kita terpaksa keluar banyak harta disebabkan karena kita kedekut sebelum tu. Tu pun rezeki kata. Rezeki tidak semestinya dengan kita nak benda tu patah balik kat kita. Tak. Dijaga daripada benda tidak baik, tu juga rezeki. Dapat ilmu, rezeki. Dia sedekah, lepas tu boleh pergi mengaji, boleh pergi duduk dalam majlis ilmu, dapat ilmu. Rezeki apa? Rezeki maknawi. Rezeki bukan mesti rezeki yang berbentuk material. Rezeki berbentuk jismani saja, benda yang nampak depan mata ada. Rezeki maknawi pun ada. Rezeki maknawi ilmu. Akal jadi elok sebabkan kerana tersusun baik akal dia tadi disebabkan kerana mengaji. Itu pun rezeki. Jadi jangan tengok rezeki satu sudut saja. Pokoknya dia duduk sedekah, lagi banyak alim dia jumpa, lagi banyak orang soleh dia jumpa, lagi doa mereka dia dapatkan, maka hidup dia makin diberkati, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maknanya dia tidak bankrupt sebenarnya. Dia tak bankrupt. Tak ada istilah bankrupt pada orang yang bersedekah. Tapi dia dijaga oleh Allah daripada benda yang lebih lagi buruk kepada selepas tu, kalau dia sabar. Yang tu. Fa amaratuhu zata yaumin. Satu hari ibu dia telah mengarahkan dia yaumin yabi'u bi bai'il baqarati bi 3 dananir tahta masyuratiha. Dia kata, mak dia kata, pilah jual lembu tu dengan harga 3 dinar. Kalau lah 3 dinar, 1 dinar 800, 8 kali 3 2400. Dia jual lah lembu dah segak. Lembu warna macam mah kulit dia, bukan biasa-biasa. Tahta masyurati, tapi dengan syarat di bawah mesyuarat dengan dia dulu. Kalau nak jual kena mesyuarat dulu. Kok nak minta kurang ke, dia nak minta tambah ke, apakah, kena mesyuarat dulu. Tu. Ni anak yang taat betul ni. Wa kanat qimatuha hadha al-qadar.
Jadi harga dia banyak tu. Fantalaqa biha ila suq. Kemudian si anak ni pun pergilah ke pasar. Faba'atsallahu ilaihi malakan faqala lah. Maka Allah Ta'ala mengutuskan satu malaikat. Lalu malaikat tadi pergi untuk buat-buat nak beli. Maka malaikat ni tanya, bikam tabi'u hadhihi al-baqarah? Bikam tabi'u hadhihi al-baqarata? Berapa banyak kamu jual ni? Harga berapa? Qala bi salasati dananir bi syarti ridha ummi. Tengok disebut tu. Saya jual harga dia 3 dinar tapi dengan syarat redha mak saya. Tu. Faqala lahu al-malak. Malaikat tu kata lagi, "U'tika 6 dananir wa la tushawirha." Gelak apa Alif? Ha? Saya bagi kat kamu 6 dinar, kata dia. Tapi dengan syarat jangan mesyuarat dengan dia. Saja nak suruh derhaka. Kamu dia kata kena bagi 3 dinar harga dia, tapi kena mesyuarat dulu dengan saya. Lebih ke kurang Hafiz? Lebih ke kurang? Nah, maka orang panggil apa? Berapa dinar Hafiz? Dia tak dengar pun. Pakcik dengar. Astagfirullah. Ketika tangan bergerak, otak berhenti. Dia punya falsafah dia. Jadi hentikan tangan, otak bergerak insya-Allah. Tangan tu bergerak, tulis. Jangan duk main baju, duk main kain plekat, apa betul spender tak payah. Faqala lahu al-malak, "U'tika 6 dananir wa la tushawirha." Kata aku bagi ke 6 dinar. 6 dinar berapa Hafiz? Kalau duit sekarang 1 dinar 800 kalau kita kira. 6 dinar berapa? 8 kali 6? Berapa? Berapa dinar? 4,800. 4,800. Faqala lahu, "Law a'taytani waznaha zahaban, lam akhudhu illa biridaha." Kata budak ni, anak ni kata apa? Kalau kamu bagi dekat aku banyak seberat lembu ni, kalau ditimbang lembu ni pun harga dia mah sekalipun, mah tu besar mana? Seberat lembu tu. Ambil lembu timbang, contohnya 120 kilo. Bukan 6 dinar, 120 kilo mah. Tu dia. 1 dinar sama dengan berapa gram? 4.25 gram. 1 dinar, 2,800. Kalau 4.25 gram kali dengan 6 kali 4, 24, baru 24, kita kata 30 gram. 30 gram pun dah 4,800. Ni kalau 120 kilogram, mah pun kalau nak ambil aku takkan jual, dia kata. Melainkan dengan redha mak aku. Tu dia. Sekan ni, sekan. Ni misal kepada orang yang taat pada mak. Faraddaha ila ummihi fa akhbaraha bidzalik. Maka dia pun balik kepada mak dia dan bagi tahu kat mak dia. Faqalat lahu irji' fabi'ha bi 6 dananir ala ridha minni. Mak dia kata baliklah. Tak apa, juallah 6 dinar tapi dengan syarat redha aku, kata mak. Tak juga syarat belakang. Fantalaqa biha, dia pun bawalah kambing lembu tadi. Fa'atahu al-malak, malaikat tu tunggu. Faqala lahu al-walad, innaha amaratni alla anqusaha an 6 danarin ala an astamiraha. Kata dia, mak saya kata boleh jual dengan harga 6 dinar tapi tak boleh kurang lah. Jadi kalau dah nak jual 3, tak mahu nak 6. Baiklah ni jual dia 6, mak saya kata, dan tak boleh kurang lah. Tapi kena mesyuarat dengan dia juga. Faqala lahu al-malak, inni u'tika 12 dinaran wala tastamiraha wala tastamiruha. Aku bagi kat hang 12 dinar. Macam mana? 12 dinar kali ganda lagi. Jangan, yang penting dengan syarat jangan duk tanya kat dia. Fa aba wa raja'a ila ummihi fa akhbaraha bidzalik. Dia tak mau jual juga, patah balik kat mak dia dan kemudian bagi tahu balik, kata kawan ni nak 12 pula dah. Kalau kita agak mak kata jual lah 3 kan. Tapi kalau apa-apa pun kena cerita dulu. Kita pun pipi Pak Long tu kata jual 6 ni susah kat dia. Bagi kat dia 3 ambil kan. Sambil buat kita pun tengok ni celaka ni. Yang ni duk jadi macam ni. Kawan suruh jual banyak ni, dia pi
Ya, ada yang orang panggil apa, perniagaan yang dibenarkan tu ada, tapi ini kan syarat dia. Al-mu'min ala syartih. Kalau tuan kawan kita kata nak jual boleh, tapi kena mesyuarat dengan saya dululah. Ni barang saya, kamu tolong jual. Tapi dengan syarat lah. Syarat dia bagi cerita kat saya dulu. Kita bincang tengok betul ke tidak harga tu, boleh ke tidak letak harga tu. Ada seorang sahabat Nabi, tamam, apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia cerita dia ada jual mangkuk tu bila beli kambing. Saya ingatlah cerita dia. Dia ada jual mangkuk dengan harga seekor kambing. Dia kata macam mana. Tak apalah, cerita tak ingat tadi cerita. Kita jadi silap cerita apa kan. Nanti kita cari balik cerita tu. Ada dalam hadis cerita tu. Baik, tak apa. Maka yang ni pula 12 pula. Kata 6 dinar tapi tak boleh kurang. Kalau nak kena apa pun kena tanya mak dulu. Malaikat kata 12 aku jual kan. Aku belikan 12. Tapi tak payah bersyarat dengan dia. Syarat dia satu lah. Dia tak boleh. Kalau kita 6 bawa balik kat mak, 6 ribu dalam poket. Lepas tu mak kata ambil dah hang tolong jual kan 6, ambil lah 3 dinar. Tambah lagi 9 dinar dalam poket. Dia kata kaya dan kan. Tak ada kaya apa. Tak ada berkat apa langsung. Lu buat macam ni. Sebab mak dah syarat macam tu. Faqalat lahu, maka kata si ibu, innal ladhi ya'tika malak. Ni mak ni pun tok wali. Ni bukan orang biasa mak dia ni. Bila dah cukup 12 dinar tu, main-main dia habaq pula mak. Dia nak 12 pula. Dia nak 12 dinar pula. Macam mana? Mak dia kata yang datang kepada kamu tadi malaikat Allah. Itu bukan orang biasa. Fi surati adami liyakhtabiraka. Itu malaikat datang dalam surah anak Adam, dalam rupa paras anak Adam untuk menguji kamu. Fa idza ataka faqul lahu. Tamam? Kalau dia datang lagi kepada kamu, maka katakan kepada dia, atamuruna an nabi'a hadhihi al-baqarata am la? Nanti kalau dia mai lagi, dia nak beli, kata kat dia, kamu nak suruh kami jual ke tak ni? Tu dulu tanya. Jangan kira tak harga nak set jenuh patah balik pergi mai ni. Tak. Nak suruh jual ke tak mau jual? Tu saja. Fa fa'ala, maka laki ni pun balik semula ke pasar. Faqala lahul malak, maka apa ni, sampai kepada malaikat tadi, dia pun tanya, atamuruna an nabi'a hadhihi al-baqarah am la? Kamu nak suruh kami jual ke tak baqarah ni? Maka kata malaikat tadi, izhab ila ummika wa qul laha, baliklah kamu kepada ibumu dan katakan kepada dia, amsiki hadhihi al-baqarata, jaga lembu ni, pegang lembu ni, fa innaka tabi'uha, kamu akan jual lembu ini bimil'i jildiha zahaban, dengan penuh kulitnya dengan emas. Maksudnya harga lembu ni sebenarnya kalau dibentangkan kulitnya, dipenuhkan emas dalam kulit tadi, tu harga dia. Itu harga lembu ini. Fa amsakatha hatta wujida hadzal qatil fashtarawha bima dzukir. Maka bila mana dapat berita kata ada orang kena bunuh tu, maka dia cari lembu, rupanya lembu tu dia punya. Maka berapa harga lembu tu? Sepenuh emas dalam kulit lembu tu. Tu dia. Harga asal lembu tu berapa? 3 dinar. Disebabkan kerana taat kepada ibu, Allah Ta'ala naikkan darjat dan juga dimahalkan perkara tersebut. Yang ni bukti kepada orang yang taat kepada ibunya dan juga melakukan kebaikan dengan perkara tersebut dan amanah, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan rezeki. Ni contoh macam yang dapat kepada anak ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung pada malam ini pada faedah yang seterusnya, fi takallufi fi su'al. Ini cerita bab berkenaan dengan takalluf pada soal pula. Soalan yang kadang-kadang berlebih-lebihan dalam pertanyaan menyebabkan jadi kesusahan. Nanti ini akan kita bincangkan pada malam ini insya-Allah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.